والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, muslimin muslimat, para pendengar, penonton di mana sahaja berada, tahniah kepada semua kerana masih boleh terus bersama untuk kita teruskan program tadabbur kita untuk hari ini. Hari ini hari apa? Hari Khamis dah hari ini. Hari ini hari Khamis 17 Muharram 1443 Hijriah bersamaan 26 Ogos 2021 Masihi. Jadi semalam kita dah selesai surah Al-Ma'arij. Dulu biasa saya buat kelas ni sekali seminggu di surah Aman. Jadi bila sekali seminggu ni rasa lambat nak pun habis, sebab satu minggu kita ambil satu muka surat, itu pun tidak dalam bentuk tadabbur. Baca je, tadabbur tu sikit je. Tapi dah bila kita buat setiap hari macam ni rasa sekejap je. Daripada satu surah kepada surah lain. Sekejap tu sebab ianya berlaku setiap hari. Jadi untuk hari ni kita masuk surah Nuh. Surah Nuh. Bawah ni itu secara khususnya tentang kisah dakwah Nabi Nuh. Tapi tidaklah panjang sangat sebab surah ni mempunyai sebanyak 28 ayat. Surah ni adalah di antara surah Makkiyah ataupun surah yang diturunkan di Mekah sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Dan dinamakan surah Nuh kerana mengambil nama ialah nama Nabi Nuh yang disebut dalam ayat pertama, inna arsalna nuhan ila qaumi, dan terdapat kisahnya bersama dengan kaumnya sehingga ke akhir surah. Dan disebut juga dalam beberapa surah yang lain lah, seperti dalam surah Hud, sedikit dalam surah Al-A'raf, ada sedikit dalam surah Asy-Syu'ara, dan beberapa surah yang lain. Jadi yang menariknya surah Nuh ini sebab Nabi Nuh satu-satunya Nabi Rasul yang paling panjang tempohnya. Dalam hadis Sahih Muslim disebut bahawa Nuh adalah awwalu rasulin arsalahullah. Rasul yang pertama Allah Ta'ala utuskan kepada manusia, iaitu setelah berlalunya tempoh 1000 tahun antara zaman Nabi Adam dengan zaman Nabi Nuh. Nanti kita akan tengok dua ayat yang kita nak kaitkan, iaitu dalam surah Al-Baqarah dan surah Yunus. Itu tempoh selama 1000 tahun antara zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh. Apa faktor yang menyebabkan kaum Nabi Nuh berubah? Dalam tempoh 1000 tahun tu, kata Ibn Abbas, semua manusia hidup dari segi beragamanya mengikut agama yang diajar oleh bapa mereka Nabi Adam alaihissalam. Maknanya tak ada kepincangan, tak ada penyelewengan akidah yang berlaku. Tiba-tiba ia berlaku zaman Nabi Nuh. Apa sebabnya? Itu kita nak apa dia?
nak highlight kan, nak ketengahkan dalam perbincangan kita tadabbur pagi ini. Apa sebab jadi begitu sekali dan impaknya sangat besar lah. Kerosakan yang berlaku dalam kaum Nabi Nuh, kita lihat anak dia sendiri salah seorang yang menolak dakwahnya, dan isteri Nabi Nuh itu kita dah baca dalam akhir surah At-Tahrim itu salah seorang yang mengkhianati dakwah suaminya. Jadi kerosakan berlaku itu sangat dahsyat sehingga keluarga dia sendiri pun tidak terima dakwah dia. Bahkan dia melalui tempoh yang lama 950 tahun. Nabi-Nabi Rasul lain Allah Ta'ala tak beritahu pun tempoh 9, tapi Nabi Nuh Allah Ta'ala sebut. Nanti kita akan tengok ayat dalam surah Al-Ankabut tentang tempoh dakwah Nabi Nuh. Jadi untuk permulaan surah ni insyaAllah hari ni kita akan ambil 4 ayat yang pertama, 1 hingga 4 yang berikutnya kita akan sambung esok. Tapi pun tak tahulah 4 ayat ni sempat untuk kita hurai semuanya. Kalau tak sempat tak apa, kita sambung lagi esok. Baik, kita baca dululah. Kita baca dulu dan para jemaah boleh ikut sendirilah, cuma tak payah buka mikrofon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون Inna arsalna Nuhan, sesungguhnya kami telah mengutuskan itu Nuh, Nabi Nuh kepada kaumnya. Tidak disebut apa nama kaumnya, cuma disebut kaumnya, begitu sahaja. An anzir, lalu Allah Ta'ala berikan perintah yang berupa berikanlah peringatan dan juga amaran, ataupun disebut dengan inzar, berilah peringatan ataupun inzar kepada kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Azab yang pedih itu hukuman daripada Allah. Lalu Nabi Nuh berkata, qala ya qaumi, dia berkata wahai kaumku. Qala ya qaumi inni lakum, sesungguhnya aku bagi kamu ni seorang nazir, pemberi peringatan yang sangat nyata dan jelas. Maknanya apa yang Nabi Nuh sampaikan itu perkara yang jelas, dan dia memang seorang yang berperanan sebagai nazir. Nazir orang yang memberi peringatan yang dalam bentuk amaran. Tugas Rasul sebenarnya dua, nazirun wa basyirun. Nanti kita akan tengok dalam ayat lain. Tapi dalam tugas Nabi Nuh tak disebut basyir, disebut nazir sahaja. Sebab dia diutuskan untuk membetulkan kepincangan kaumnya yang asalnya mereka itu dulu ikut zaman Nabi Adam. Jadi tak disebut basyir, hanya disebut nazir kerana melihat faktor kaum dia. Kemudian Nabi Nuh beritahu ani'budullah, hendaklah kamu sembah Allah. Maksudnya hendaklah kamu hanya beribadah kepada Allah, mentauhidkannya. Adakah ini bermakna kaum Nabi Nuh tidak kenal Allah? Mereka sebenarnya sudah mengenali Allah, tetapi yang berlaku ialah syirik. Nanti kita akan tengok apa punca berlaku syirik. Lalu dia berpesan wattaquh, bertakwalah kepadanya. Wa ati'un, itu wa ati'uni, dan taatlah kepada aku. Sembah Allah, beribadat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, taatlah kepadaku. Jadi perkataan taat ni lebih umum berbanding dengan ibadat dan takwa.
nescaya kalau kamu mengikutiku, Nabi Nuh berkata, yaghfir lakum min dzunubikum, dia akan mengampunkan min menyatakan sebahagian, min tab'idiyah, sebahagian daripada dosa-dosa kamu, wa yuakhirkum, dan dia akan menangguhkan ajal kematian kamu kepada tempoh yang tertentu. Maksudnya jika kamu bertaubat kembali kepada Allah, dosa kamu diampunkan dan umur kamu dilanjutkan. Ajal kematian yang ditentukan itu akan dipanjangkan lagi sehingga tempoh tertentu. Inna ajalallahi, sesungguhnya ajal yakni ketentuan Allah. Ajal itu maksudnya ketentuan Allah. Ketentuan Allah di sini ialah merujuk kepada jangka hayat seseorang tu. Berapa lama dia hidup, bila dia mati, itu ajal. Inna ajal Allah, sesungguhnya ajal yang merupakan ketentuan ketetapan Allah untuk hamba-Nya. Idza jaa, bila tempoh ia sudah sampai, dah sampai masa dia, dah sampai, kita kata ajal. Ajal ni bukan kematian, ajal di mana tempoh. Bila tempoh tu dah sampai, maka berakhirlah kehidupan seseorang ataupun sesuatu makhluk. Dan bila dah sampai, la yuakhir, dia tidak boleh lagi nak ditangguh-tangguhkan. Maka sebelum dia sampai, hendaklah kamu bersegera menyahut seruanku, kata Nabi Nuh. Lau kuntum ta'lamun, kalaulah kamu mengetahui hakikat ini, hakikat bahawa ajal tu bila dah sampai tak boleh ditangguhkan, nescaya kamu akan segera beriman. Itu untuk mukaddimah surah Nuh. Baik, kita lihat kembali ayat pertama. Inna arsalna utuskan, maknanya ba'athna, kami bangkitkan Nabi Nuh, awwala rasulin arsalahu Allahu ila qaumih, rasul pertama yang Allah Taala utuskan kepada kaumnya. Mungkin ada yang keliru, dia kata macam mana dengan Nabi Adam? Nabi Adam dia nabi, tetapi dari segi pengutusan dia tak diutuskan kepada mana-mana kaum, sebab Nabi Adam manusia pertama. Dan yang ada pada zaman dia adalah ahli keluarga dia, anak dia, cucu dia. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh supaya memberi inzar kepada kaumnya sebelum datang kepada mereka azab Allah. Baik, apa puncanya? Puncanya tak lain dan tak bukan kerana berlakunya syirik tu. Bukan soal kaum tu tidak kenal Allah, tapi soalnya berlaku syirik. Kenapa berlaku syirik? Jawapannya kerana sifat ghulu, berlebih-lebihan dalam mencintai orang-orang yang soleh. Nanti kita akan tengok di akhir surah ni, Allah Ta'ala sebut ada 5 nama orang soleh yang telah mati, tetapi kaum Nabi Nuh memuja orang-orang soleh ini, kemudian buat gambar, buat patung. Akhirnya mereka menjadikan patung orang soleh tu sebagai cara untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi maka mereka jatuh ke dalam syirik. Bukan mereka tidak beriman kepada Allah, tetapi mereka beribadat dengan cara berlakunya syirik. Baik, sebelum kita pergi untuk ayat yang berikutnya tentang kisah Nabi Nuh dan bencana yang menimpa mereka dalam bentuk banjir, taufan sebagainya, kita lihat ayat dalam surah Al-Baqarah. Muka suratnya muka surat 33 ayat 213. 213 itu ayat yang berbunyi kanan nasu ummatan wahidah. Pada mulanya manusia itu adalah umat yang satu. Maksudnya menurut agama Allah yang satu. Pada peringkat awal daripada zaman Nabi Adam alaihissalam, semua manusia hanya mengikut agama Allah yang satu. Lalu mereka berselisih. Berselisih ni ada disebut dalam ayat surah Yunus, semua dalam surah Baqarah tak disebut fakhtalafu tu. Lalu faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin, lalu Allah Taala utuskan para nabi sebagai mubasysyirin munzirin, pembawa khabar gembira, yakni kepada orang beriman, dan pembawa amaran, beri amaran kepada orang yang engkar. Adapun Nabi Nuh hanya disebut dia sebagai nazir, tak disebut sebagai bashir ataupun mubasyir.
disebut sebagai nazir atau munzir. Kerana situasi yang berlaku pada kaum dia dalam bentuk engkar yang sangat dahsyat. Baik, untuk ayat ni, kalau kita rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir, rasa dalam tafsir lain pun ada juga disebut, kana an-nasu ummatan wahidah. Adalah manusia ni asalnya suatu umat yang satu, adalah satu umat. Baik. Daripada Ikrimah, daripada Ibn Abbas, qala kana baina Nuh wa Adam 10 qurun. Kata Ibn Abbas, adalah antara zaman Nabi Nuh, kana baina Nuh. Potong dulu Ustaz Rusdan, potong yang depan tu, bazako tu potong tu. Ada kalimah lain depan ya. Adalah antara zaman Nabi Nuh, kana baina Nuh wa Adam, tempuhnya selama 10 qurun, 10 kurung. 1 kurung 100 tahun, 10 kurung maknanya 1000 tahun. Maknanya antara zaman Nabi Adam dengan zaman Nabi Nuh, tempuhnya selama 1000 tahun. Panjang ke pendek tempoh tu, boleh fikir sendirilah. 1000 tahun ni lama lah. Tapi sebenarnya lama sekejap, tempoh masa tu relatif sebab umat dulu memang umur dia panjang. Umur dia panjang. Kita jangan terkejut kalau Nabi Nuh diberitahu dia berdakwah 950 tahun sebab memang umat dia zaman dia umur dia panjang. Kita lihat kisah-kisah Nabi terdahulu pun begitu juga. Nabi Musa lebih 400 tahun. Nabi Ibrahim pun lama juga, beratus tahun. Memang umur dia panjang. Baik. Antara zaman Nabi Nuh dan Adam selama 10 qurun, 10 kurun, maknanya 1000 tahun, kulluhum ala syari'atin minal haq. Semua mereka hidup mengikut syariat ataupun cara beragama yang benar lah, daripada rasul yang sebelumnya, itu zaman Nabi Adam. Tetapi fakhtalafu, lalu mereka berselisih. Kita nak tahu apa punca berlaku perselisih ni. Maknanya ada yang masih kekal ikut ajaran yang asal, ada yang dah menyeleweng. Dalam soal kehidupan beragama, punca berselisih adalah kerana ittiba'ul hawa, ikut hawa nafsu. Bukan ikut hawa nafsu dalam soal dunia, itu cerita lain. Ni ikut hawa nafsu dalam soal beragama. Kalau kita belajar dari segi istilah, ikut hawa nafsu dalam soal dunia membawa kepada dosa maksiat, menderhakai Allah. Tapi satu lagi dosa yang dalam konteks agama, dalam konteks ibadat secara khusus, iaitu bid'ah. Mereka buat satu perkara yang baru yang tak diajar oleh Nabi dan Rasul, bahkan tak pernah diajar oleh Nabi Adam. Mereka beribadat kepada Allah dengan menjadikan perantaraan antara mereka dengan Allah melalui orang-orang soleh yang telah diukir gambar dan patungnya. Itu puncanya, fakhtalafu. Nanti kita akan lihat dalam ayat-ayat yang lain tentang cerita kaum Nabi Nuh ni. Maka atas sebab itu, faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Lalu Allah Taala utuskan selepas zaman Nabi Adam, diutuskan beberapa nabi-nabi dan rasul-rasul sebagai pemberi khabar gembira dan khabar menakutkan. Dalam satu qiraat lain, qiraat Abdullah bin Mas'ud, dia baca kana an-nasu ummatan wahidatan fakhtalafu. Ada kalimah fakhtalafu ni sama dengan ayat dalam surah Yunus. Ni kalau kita rujuk persamaan antara ayat dalam surah Baqarah tadi dengan surah Yunus. Muka surat 210. Muka surat 210. Itu pada ayat 19. Ayat 19 di bawah tu. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. Ayat ni dimulakan dengan nafi, mula dengan ma, dan tidaklah, ketahuilah, tidaklah manusia itu melainkan. Pada asalnya manusia itu tidak lain dan tidak bukan
melainkan mereka adalah ummatan wahidah, umat yang satu, merujuk kepada ikut agama Allah yang asal. Yang asal. Kemudian dengan sebab menurut hawa nafsu, tu ada dia punya tambahan dalam kurungan untuk terjemahan ayat tu. Untuk kita lebih jelas faham ayat ni, maka Syekh Abdullah Basmih meletakkan dalam kurungan tu, dengan sebab ikut hawa nafsu dan syaitan, khususnya dalam bab beragama, lalu mereka berselisih. Perselisihan maknanya bercanggahan. Hak ni kata gitu, hak ni kata gini, jadi tak sama. Bila tak sama, lalu berlakulah perpecahan dalam beragama. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Dan kalau tidaklah kerana telah terdahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu. Dengan maksud Allah Ta'ala dah tentukan bahawa hukuman tu tak disegerakan. Allah Ta'ala menangguhkan hukuman orang yang buat salah tu hari kiamat nanti. Tapi kalau disegerakan atas sebab mereka berbuat syirik dalam soalan ibadat dengan cara sedemikian, sudah tentu mereka terus binasakan. Tetapi Allah Ta'ala tangguhkan dulu, iaitu diutuskan Rasul untuk berdakwah, untuk sedarkan mereka. Tapi kalau sampai masa mereka ni memang tak nak berubah juga, untuk setara tu juga, akhirnya dibinasakan juga. Itu yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh. Jadi berdasarkan kepada dua ayat ni dalam surah Baqarah dan surah Yunus, asal manusia ni mengikut agama yang betul, yang lurus, itu agama yang ditinggalkan oleh bapa mereka, Nabi Adam alaihissalam. Baik, dalam kisah Nabi Nuh, bila kita merujuk kepada beberapa ayat yang menceritakan kisah secara khusus kisah Nabi Nuh, dia telah diutuskan kepada kaumnya liyukhrijahum min ibadatil awthan wal asnam, untuk mengeluarkan kaumnya daripada perbuatan menyembah patung berhala. Sama ada al-awthan, patung yang dibuat daripada kayu, atau wal asnam, daripada batu. Maka dia mengajak kaumnya supaya meninggalkan perbuatan itu dan mengajak mereka kepada ibadatillahi wahdah, kepada beribadat hanya kepada Allah. Tapi sebenarnya alasan mereka kata patung-patung yang mereka buat ni sebenarnya untuk menyembah Allah juga. Cuma patung itu sebenarnya adalah gambaran kepada orang-orang soleh yang telah mati. Situ puncanya. Kita tengok muka surat akhir nanti. Baik. Dalam muka surat akhir surah ni, surah yang sama, ada 5 orang soleh yang Allah Ta'ala sebut. Pergi page yang berikutnya. Muka surat yang berikutnya. Untuk surah yang Nuh juga. Nah, di bawah tu ada ayat yang berbunyi waqalu la tadharunna alihatakum, ayat 23 tu. Kaum Nabi Nuh berkata, janganlah kamu meninggalkan. Mereka menghasut, ketua-ketua mereka menghasut pengikutnya. Dia kata, janganlah kamu meninggalkan perbuatan menyembah Tuhan-Tuhan kamu, terutamanya menyembah patung Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Itu namanya. Dalam Quran ni kalau tajuk dia tak penting, nama ni Allah Ta'ala tak sebut. Macam dalam kisah Ashabul Kahfi, Allah Ta'ala tak sebut nama, bahkan tak diketahui bilangan mereka, 3 ke 5 ke 7. Tapi dalam kisah kaum Nabi Nuh yang menyembah patung ni, disebut satu persatu nama Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Siapa mereka ni? Kelima-lima mereka ni sebenarnya adalah orang-orang yang soleh. Mereka ni tak bersalah, orang soleh, orang yang hebat, yang baik, orang yang kuat beribadat, orang yang apa dia, menjadi idola masyarakat. Tetapi apabila kelima-lima mereka ni mati, kaum dia mula-mula buat gambar. Atas rasa sayang dan kasih kepada orang soleh, dia pun buat gambar. Setelah berlalu tempoh yang lama, syaitan dan iblis terus menghasut mereka. Dia kata, buat gambar ni tak tahan lama, ginilah kita buat patung lah, dia kata. Apa salahnya? Apa salahnya? Orang ni kalau bercakap agama ikut akal, dia sudah suka guna hujah. Apa salahnya mudah baik? Inilah hujah yang guna pakai oleh kaum Nabi Nuh. Apa salahnya? Dia kata tujuan kita adalah untuk liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya patung-patung tadi dapat mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi sebenarnya nama-nama ni adalah merujuk kepada nama orang soleh. Baik, kita lihat
dalam huraian di bawah tu, qala Muhammad bin Ka'ab. Ini kalau dalam tafsir dia banyak menukilkan daripada penjelasan Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Dia kata kana li Adam alaihissalam, asalnya zaman Nabi Adam tu dia ada 5 orang anak. Maksud merujuk kepada keturunan dia lah. Wat, Suwa, Yarus, Ya'qub. Jadi antara keturunan hak lahir selepas zaman Nabi Adam, mereka ni adalah ubadan, ahli-ahli ibadat. Famata wahid minhum, bila mati seorang daripada mereka, lalu kaum dia atau masyarakatnya fahazinu alaihi, rasa sedih. Bila sedih itulah. Sebab tu kita kena beringat, kalau kita sedih, jangan terus biarkan jiwa kita hanyut dengan perasaan sedih. Masa taujihat malam 2-3 malam lepas saya dah pesan tentang tajuk jangan sedih, ya. La tahzan. Kita jangan biarkan diri kita hidup dengan hanyut dan larut dalam kesedihan. Ni bila mati salah seorang ni sedih, fahazinu, sedih. Bila sedih, faqala syaitan, maka datanglah syaitan berkata. Syaitan ambil peluang atas kesedihan tadi untuk untuk mengganggu jiwa manusia tu. Dia kata tak apalah, dia kata ana usawwiru lakum mithlahu idza nazartum ilaihi dzakartumuhu. Aku akan buatkan gambar, suatu gambar yang serupa dengan orang yang soleh mati tu. Bila kamu melihat kepada gambarmu, kamu pun teringat ke dia. Ni, lepas tu cuba tuan-tuan perhati. Kalau orang bukan Islam, saya tahulah kalau orang penganut agama Buddha dan Hindu, kalau ada ahli keluarga meninggal, dia akan letak dalam rumah potret gambar hak dia gantung. Lepas tu dia adalah letak apa-apa calok ke apa untuk macam tak tahulah puja roh ke apa ke, seolah-olah nak mungkin nak mendoakan apa ikut agama dia lah kepada si mati. Dalam Islam tak boleh begitu. Dia boleh membawa kepada suatu pemujaan. Lalu kata mereka, bila mereka dihasut oleh syaitan, kata mereka, if'al. Dia kata buatlah gitu. Buat seperti yang telah dibisikkan oleh syaitan. Lalu fasawwarahu fil masjid. Mereka pun buatlah dalam masjid, sama ada pada sufra ni pada hamparan ataupun pada tempat-tempat yang tertentu. Bila mati seorang lagi, buat pula gambar, sehingga mati semuanya buat gambar lagi. Akhirnya keadaannya semakin berubah, maknanya semakin jauh lah daripada agama asal yang diajar oleh Nabi Adam, lagi akhirnya membawa kepada syirik. Lalu syaitan menghasut mereka dengan berkata, malakum la ta'buduna syai'an. Kenapa kamu tidak menyembah sesuatu? Mereka tanya, wa ma na'bud, kita nak sembah apa? Katanya, alihatakum wa alihata abaikum. Tuhan-Tuhan kamu dan Tuhan yang disembah oleh bapa kamu. Di sinilah berlakunya syirik. Mereka tetap menyembah Allah, tetapi cara mereka menyembah Allah tu dengan cara yang tidak diizinkan oleh Allah, dengan menjadikan adanya sekutu. Kononnya dengan berbuat begitu mereka mengharapkan orang-orang soleh yang telah mati tu dapat syafaatkan mereka. Baik, kita lihat bawah tu. Baik, seterusnya. Bila mereka dikata ala tarawna, nanti kamu boleh lihat patung-patung yang begitu di tempat solat kamu. Lalu fa'abaduha min dunillah. Lalu mereka sembah patung tu selain daripada Allah. Lalu Allah Ta'ala utuskan Nabi Nuh. Itu ceritanya. Bila berlaku keadaan macam ni, lalu Allah Ta'ala utuskan Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh diutuskan, kaum dia tu memang dah sesak doa lalu dah lah. Dari segi ibadat tu memang sesak dah. Jadi, walaupun kita baca dalam sejarah ya, buat patung ni dia banyak berlaku di kota Iraq zaman ketika Nabi Ibrahim masih kecil. Dia melihat bapa dia, kaum dia buat patung. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk bina Kaabah di Mekah. Di Mekah masa tu tak ada patung ke apa lagi. Tapi Nabi Ibrahim dah berdoa. Dalam surah Ibrahim dia berdoa, Rabbi ja'alni muqi apa dia? Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajdubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Tuhanku, jadikanlah Mekah ni negeri yang aman damai, jauhilah aku dan keturunanku daripada perbuatan menyembah berhala. Nabi Ibrahim berdoa begitu sebab dia bimbang amalan menyembah berhala yang dia lihat di Iraq akan berlaku di Mekah. Akhirnya benar-benar berlaku. Bila seorang lelaki yang disebut namanya Amru bin Luhai Al-Khuzai, orang pertama yang bawa patung daripada
negeri Syam, negara Syam, bawa letak satu patung di penjuru Kaabah. Bila dia buat, hak lain pun pakat buat juga. Kisah ni berlaku di Mekah. Seorang lelaki bernama Amru bin Luhai Al-Khuzai. Kalau tarik perkataan Amru bin Luhai Amru Al-Khuzai. Ni orang hak pertama menyebabkan berlakunya amalan menyembah berhala di kota Mekah. Sehingga lahirnya Nabi SAW di keliling Kaabah tu ada lebih daripada 360 patung berhala. Dia bukanlah sesuatu yang baru, dah bermula zaman Nabi Nuh lagi. Jadi lama dah. Jadi hak itulah bila Nabi berdakwah, orang-orang kafir awak alasai dia kata, kami ni bukan baru, lama dah. Inna wajadna aba'ana apa dia? Ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Kami dapati ayah kami dah mengikut agama ni, jadi kami pun ikutlah. Bukan Abu, tak ada Abu. Amru bin Luhai Al-Khuzai. Amru Al-Khuzai, itu cerita dia, orang pertama yang bawa patung. Sebenarnya patung tu patung kira orang soleh lah, dia ambil di bumi Syam. Amru Al-Khuzai. Ada dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi sebut, aku melihat Amru Al-Khuzai menghirik ususnya dalam neraka. Nabi kata, aku melihat dia duduk dalam neraka, tubik tali perut keluar dan dia menghirik ususnya. Dialah orang yang pertama buat kerja-kerja jahiliah di Mekah, seperti meletakkan patung berhala. Dalam Wikipedia tu, Amru bin Luhai Al-Khuzai, itu pun cerita asal ni, hak berlaku di Mekah. Tapi apa yang berlaku di Mekah ni sebenarnya bukanlah kira baru, sebab dia dah bermula zaman Nabi Adam lagi. Amru bin Luhai ni daripada kabilah Khuza'ah. Dia ni di antara seorang sayyid ataupun seorang pemuka atau orang yang terkenal di Mekah lah. Di antara orang yang terkenal di Mekah. Tengok kita di bawah tu, ada yu'addu, dia dikira orang pertama yang telah ghayyara, mengubah agama Nabi Ibrahim yang lurus. Sebab di Mekah sebelum lahirnya Nabi SAW, orang di Mekah dia mengikut agama Nabi Ibrahim, sebab Nabi Ibrahim bina Kaabah, yang mana agama ini tertegak di atas tauhid, mentauhidkan Allah. Di mana dialah Amru bin Luhai inilah yang adkhalal asnam, telah membawa masuk patung-patung berhala. Khususnya di Jaziratul Arab, di semenanjung tanah Arab. Sebab itu dalam hadis Sahih Bukhari daripada Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, Ra'aitu Amru bin Amir Al-Khuzai, aku melihat Amru bin Amir Al-Khuzai yajurru. Ada dalam matan hadis tadi, ada dalam petikan tadi, dalam Wikipedia tadi. Buka balik Wikipedia tadi, ada sambungan itu. Qala Nabi, Ra'aitu Amru bin Amir Al-Khuzai yajurru qusbahu fi finnar. Kerana dialah awalaman sayyaba as-sawaib. Dia orang pertama yang melakukan as-saibah. As-saibah ni satu tradisi jahiliah tentang binatang ternakan yang dibawa untuk dipersembahkan kepada patung berhala. Dia mula bawa patung letak di tepi Kaabah. Lepas tu dia buat pemujaan. Unta-unta yang dah cukup tempoh tertentu, dipotong telinga, dipersembahkan kepada berhala. Itu hak berlaku di Mekah. Baik, kita nak kembali kepada kisah Nabi Nuh tadi. Dah 7 lebih dah ni. Maka Nabi Nuh memberi peringatan kepada kaumnya. Dia kata, aku adalah nazirun mubin. Aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata bagi kamu. Baik, kejap ya. Kita berhenti sebentar, ada seminit.
Baik, kita sambung kembali. Jadi Nabi Nuh beritahu kaumnya bahawa dia sebagai nazirun, pemberi peringatan yang nyata, pemberi amaran. Dia tak sebut dia sebagai basyirun. Sebab memang tugas dia untuk memberi inzar secara khusus. Kerana kaum dia dah tahu kebenaran tetapi mereka sengaja mencari kesesatan. Jadi tugas Nabi dan Rasul ni dua, nazirun wa basyirun. Cuma di sini tak disebut basyirun. Kita lihat dalam surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah muka surat muka surat 111 ayat 19. Ayat 19. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna, wahai ahlul kitab, merujuk kepada golongan Yahudi Nasrani. Allah Ta'ala beritahu, wahai ahlul kitab, telah datang kepada kamu rasul kami, rasul yang kami utuskan, itu Nabi SAW. Tugas Rasulullah ialah yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul, untuk menerangkan kepada kamu akan syariat Islam ketika terputusnya kedatangan Rasul. Maksudnya Nabi Muhammad diutuskan setelah terhenti dakwah Rasul, sebab yang terakhir sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Nabi Isa ni tak lama sebab Nabi Isa diangkat ke langit. Kerana orang Yahudi nak bunuh dia, Allah Ta'ala angkat ke langit. Jadi tempoh daripada Nabi Isa diangkat ke langit sehingga Nabi Muhammad tu lebih kurang 500 tahun. Dalam setengah tafsir ayat ni ada disebut 500 tahun lebih. Mana terputus. Ada setengah-setengah tempat yang tidak sampai dakwah Rasul kerana golongan Hawariyin yang kita dah bincang dulu, dia tak ramai, bahkan mereka tu dibunuh. Maka janganlah kamu mengatakan ma ja'ana min basyirin wala nazir. Dia ada dua sini, basyir, nazir. Supaya tidaklah kamu mengatakan tidak pernah datang kepada kami rasul yang membawa khabar gembira dan yang membawa amaran. Jadi sebenarnya tugas setiap rasul dia dua tugas dia, sama ada basyir dan nazir. Sama ada bawa khabar gembira, itu untuk orang yang beriman, dan juga amaran. Baik, kembali kepada kisah Nabi Nuh, Allah Ta'ala tak sebut dia sebagai basyir. Sebab rata-rata kaum dia adalah orang yang ingkar, maka Allah Ta'ala sebut tugas Nabi Nuh sebagai nazirun. Itu sahaja. Nazir, pemberi peringatan yang keras, yang tegas. Tukar kepada isim isim fa'il dalam bentuk sifat musyabbah, dia jadi munzir. Munzir. Kul innama anta munzir. Apa dia dalam surah munzirnya surah An-Nazi'at. An-Nazi'at, bila manusia bertanya kepada Nabi SAW tentang bila kiamat, maka katakan kepada mereka, mana mungkin kamu boleh beritahu bila kiamat. Muka surat 584. Nazir, dia boleh jadi munzir. Muka surat 584. 584 dalam surah An-Nazi'at, di akhir surah tu. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau, bilakah berlakunya kiamat? Ini kita nak tengok perkataan nazir yang disebut dalam ayat yang kedua surah Nuh tadi. Nazir, bila tukar isim fa'il dia jadi munzir. Isim fa'il dalam bentuk sifat musyabbah. Jadi bila manusia bertanya kepada Nabi SAW bila kiamat, ayyana mursaha, maka Allah Ta'ala tanya balik, fima anta min zikraha. Di manakah kedudukan engkau ya Muhammad untuk sebut? Nabi Muhammad tak ada pengetahuan tentang bila berlaku kiamat. Fima anta min zikraha, padahal urusan tentang kiamat itu urusan Allah. Maka dalam ayat 45 Allah Ta'ala sebut tugas Nabi Muhammad adalah innama anta munziru man yakhshaha. Tugas kamu hanyalah memberi inzar,
peringatan bagi sesiapa yang takut atau munzir. Tugas Nabi Nabi Nuh juga sebagai munzir. Innama anta munzir. Munzir ni lebih kurang muzakkir. Kalau dari surah Al-Ghasyiyah, innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Muzakkir pemberi peringatan, munzir pemberi amaran. Kalau peringatan itu lebih umum, tapi kalau munzir khusus untuk peringatan yang dalam bentuk amaran keras, amaran tegas. Itu munzir. Jadi Nabi Nuh sebagai nazir ataupun sebagai munzir. Baik. Lalu dia beritahu kaum dia, ani'budullah, hendaklah kamu beribadat kepada Allah, atau hendaklah kamu hanya menyembah Allah dengan mentauhidkannya. Kalau kita lihat dalam tafsiran ayat ni, contohnya dalam At-Tafsirul Munir oleh Dr. Wahbah Suhaili, dia maksud beribadat kepada Allah, ay amurukum, aku perintahkan kamu, an ta'budullaha wahdah, supaya kamu hanya menyembah Allah sahaja, la syarikalah, tak ada sekutu baginya. Ani'budullah, maksudnya hanya beribadat kepada Allah sahaja tanpa menyekutukannya. Maksud ibadat di sini dengan hanya mentauhidkan ibadat. Ibadat tu hanya kepada Allah. Jangan pula satu ketika beribadat kepada Allah, satu ketika yang lain pergi beribadat kepada benda lain. Maksud beribadat di sini ialah sama ada dalam bentuk memohon hajat, rokok, sujud, berdoa. Jadi kalau berlaku begitu, maka jatuh syirik lah. Jadi bila beribadat kepada Allah, semua yang dia perintahkan kita ikut, apa yang dia larang kita ikut, kita tinggalkan. Dan dalam bab kita kata solat, bertawakal, berdoa, paling banyak doa lah. Doa memohon sesuatu hajat hanya kepada Allah. Ni hak syirik berlaku ni, dalam satu perkara mereka minta kepada Allah, dalam perkara lain mereka minta kepada makhluk. Itu yang menyebabkan berlakunya syirik. Dan ini yang dimaksudkan oleh Nabi Nuh bila dia suruh kaum dia, ani'budullah, hendaklah kamu hanya menyembah Allah, ikut apa yang aku perintahkan dan berhenti apa yang aku larang kamu daripadanya. Kemudian yang kedua dia kata wattaquhu, hendaklah kamu bertakwa kepadanya. Perintah yang kedua untuk bertakwa kepada Allah. Takwa ni apa dia? Takwa ni maknanya menunaikan haknya, mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya. Dan akhir sekali dia sebut di situ wa ati'un, ta'atlah kepada aku. Di sini kita melihat perkataan ta'at ni lebih umum. Ta'at ni kita boleh gunakan untuk selain daripada Allah. Jadi kita boleh kata ta'atlah kepada Allah. Ini ketaatan yang mutlak. Pada masa yang sama kita kata ta'atlah kepada ibu bapa. Tapi ini ketaatan yang muqayyad. Selagi ibu bapa tidak menyuruh perkara yang bercanggah dengan agama, maka anak-anak boleh mentaati perintah ibu bapa. Ataupun kita kata ta'atlah kepada pemimpin kamu. Ya, betul. Dengan syarat selagi pemimpin tidak menyuruh kita melakukan perkara yang bercanggah dengan agama Allah ataupun dengan perintah Allah. Maksudnya ketaatan kepada Allah dan Rasul bersifat mutlak. Tetapi ketaatan kepada makhluk selain daripada Allah dan Rasul bersifat muqayyad. Muqayyad ni maknanya dia kena tengok dulu situasi dan keadaan. Kalau dibenarkan boleh, kalau tak dibenarkan di sisi agama maka tak boleh. Jadi ketaatan lebih umum. Sebagaimana ketaatan kepada ibu bapa lah. Kalau kita rujuk contohnya ayat ni, kalau kita nak faham ini dalam surah Luqman. Surah Luqman, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya berbuat baik dengan ibu bapa. Sekalipun kalau ibu bapa tu belum masuk Islam. Ni bagi sebab zaman Nabi ada sahabat-sahabat yang bila mereka memeluk Islam tapi mak ayah mereka belum Islam. Muka surat 412, suratul Luqman, muka surat 412. 412 ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami berwasiat ataupun berpesan kepada manusia bahawa wajib berbuat baik pada dua ibu bapa. Kerana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin.
Ibunya telah mengandungkan dia dengan menanggung suatu kelemahan demi satu kelemahan. Maknanya satu kesusahan daripada peringkat awal mengandung sehinggalah melahirkan anak, sehinggalah tempoh menyusu yang dipisahkan penyusuan itu dalam tempoh 2 tahun. Fi amain. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala kata, anishkurli, naklah kamu bersyukur kepada aku. Begitu juga wali-walidaika, kepada dua ibu bapa kamu kena bersyukur. Ilayyal masir, kepada akulah tempat kamu kembali. Tetapi wa in jahadaka ala an tusyrika bi, jika kedua ibu bapa itu bersungguh-sungguh mendesakmu supaya mempersekutukan aku. Jika ibu bapa itu, ini bagi orang yang dulu dia tidak Islam. Kemudian anak tu masuk Islam, tapi mak ayah dia masih tidak Islam. Maknanya masih kekal dengan agama jahiliah. Kalau ibu bapa tu menyuruh si anak tu untuk kembali kepada agama syirik, maka Allah Ta'ala pesan, fala tuti'huma. Di sini ada perkataan, fala tuti'huma, jangan ta'at. Hak lain-lain boleh ta'at, tapi dalam bab ni tak boleh ta'at kepada ibu bapa. Dan tak dikira derhaka pun. Jika ibu bapa menyuruh anak buat perkara yang syirik. Tetapi pada masa yang sama, Allah Ta'ala suruh, wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Hendaklah kamu bersahabat. Mana bergaul, berurusan dengan ibu bapa yang belum Islam itu di dunia dengan cara yang baik. Soal mereka kafir itu urusan mereka dengan Allah, tapi anak-anak kena layan ibu bapa mereka dengan baik walaupun ibu bapa tu kafir. Itu caranya, dengan syarat ibu bapa tidak paksa anak-anak kembali kepada agama syirik. Ini kalau kita lihat dalam kehidupan para sahabat, antaranya berlaku kepada Abu Hurairah sendiri, sahabat Nabi. Bila Abu Hurairah dari kabilah Ad-Dus masuk Islam, mak dia tak masuk Islam. Ibu dia tak masuk Islam. Bahkan dia marah kepada anak dia. Akhirnya Abu Hurairah mengadu kepada Nabi dan Nabi pun berdoa. Berkat doa Nabi, alhamdulillah, mak dia, ibu kepada Abu Hurairah masuk Islam. Cuma hal lebih sedihnya berlaku kepada kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibu dia, mak dia sangat marah bila Sa'ad masuk Islam. Sehingga mak dia ni buat mogok lapar. Mogok lapar. Kononnya kalau dia buat begitu, Sa'ad akan kembali kepada agama jahiliah. Sa'ad dengan tegas kata, wahai ibu, kalau ibu ada 100 nyawa, dan nyawa tu tercabut satu demi satu, mana cabut seorang ada lagi, hidup lagi. Cabut seorang tinggal 99, cabut satu 98. Saya tidak akan kembali, aku tidak akan kembali kepada agama jahiliah, dengan tegas. Dan tindakan dia itu tak dikira derhaka kepada ibu dia, sebab ini dalam bab akidah. Maka Allah Ta'ala suruh, wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutlah jalan orang yang kembali kepada aku. Jadi kita boleh faham daripada ayat ni, ketaatan kepada Allah bersifat mutlak, tetapi taat kepada manusia termasuk ibu bapa adalah ketaatan yang bersifat muqayyad. Jadi kalau hak ibu bapa suruh tu tak bercanggah dengan agama Allah, boleh ikut. Tapi kalau yang ibu bapa suruh tu bercanggah dengan agama Allah dalam urusan akidah, dalam urusan ibadat, maka tak boleh kita ikut. Baik, kembali kepada surah Nuh tadi, dalam ayat yang ketiga tu, wa ati'un, Nabi Nuh kata, ta'atlah kepada aku. Ta'atlah kepada aku. Itu ta'atlah kepada aku sebagai utusan Allah. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kalau tanya kepada kita, kita nak masuk syurga tak nak masuk syurga, semua jawab nak masuk syurga. Nabi SAW meletakkan satu ukuran yang khusus. Nak masuk syurga kena taat kepada baginda. Kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Maka dengan sebab itu Nabi pernah beritahu dalam satu hadis. Hadis itu berbunyi, Nabi kata, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kita nak taipkan, kita nak cari matan hadis, taat kepada Nabi syarat untuk masuk syurga. Sebab itu dalam ayat ketiga tadi, Nabi Nuh pesan, kamu kena beribadat kepada Allah dengan tidak mensyirikkan dia, bertakwa kepadanya, dan akhir sekali taat kepada aku, kata Nabi Nuh. Begitu juga Nabi SAW pernah beritahu, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Illa man aba. Okey, rasanya kalau klik tu dah jumpa dah. Oh, sebab tertinggal ummati tu tak ada hamzah pada alif tu, punca tak jumpa tu. Tertinggal hamzah.
kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Baru jumpa kan. Kullu ummati, Nabi kata semua orang daripada umatku masuk syurga. Nabi beri jaminan. InsyaAllah kita masuk syurga. Sebab apa? Sebab Nabi dah beri motivasi kepada kita. Semua umat dia masuk syurga. Kecuali Nabi kata adalah yang enggan, aba. Enggan. Apa enggan? Kelantan kata toksi. Ada juga orang toksi ke syurga. Kita memang lah. Orang toksi tu ikut dia lah. Orang ganu kata tak embuh. Ni jenis pesing apa? Orang tak embuh ke syurga. Orang nak belaka syurga, dia tak embuh pula. Tu bit pasal terganu pula, tak apa dah. Ada juga jenis toksik pada syurga. Baik, tak apalah. Nabi kata, lalu sahabat kata, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa pula yang enggan, yang tak mahu ke syurga? Orang lain semua nak ke syurga, siapa pula yang tak mahu? Nabi kata, man ata'ani dakhalal jannah, sesiapa yang mentaatiku, dia masuk syurga. Nabi guna kalimah dalam bentuk dakhala tu fi'il madhi tu. Tak masuk lagi. Tak masuk syurga lagi, tapi dah disebut dakhala, dah masuk. Dakhala tu fi'il madhi. Nabi tak kata man ata'ani sayadkhulul jannah. Kalau belum masuk, biasanya bahasa Arab dia guna fi'il mudhari'. Dia akan guna sama ada saufa ke ya'sa ke sayadkhulul jannah. Dia akan tak. Nabi kata dakhala. Maknanya dia memang garanti pasti dah masuk syurga, tapi dengan syarat dia kena taat kepada aku, Nabi kata. Tetapi waman asani, sesiapa yang menderhakaiku, derhaka ni lawan Nabi lah, ajaran Nabi dia tak ikut. Hak tak boleh buat, dia buat. Hak Allah Ta'ala suruh, hak Nabi suruh, dia tak buat. Bahkan sunnah Nabi dia tak ikut, dia ubah pula agama dengan perkara-perkara bid'ah, perkara baru tu dia anggap derhaka kepada Nabi. Wa man asani faqad aba, dialah orang yang enggan, yang tidak mahu masuk syurga. Jadi kena faham molek, nak masuk syurga kena taat kepada Nabi, ikut ajaran Nabi daripada A sampai Z, daripada awal sampai akhir, mengikut asal apa yang Nabi ajar dalam Islam ini. Itu syarat nak masuk syurga, mesti taat kepada Nabi. Kalau tak taat, dikira aba ataupun ya'ba, enggan. Baik, kita kembali kepada surah Nuh tadi. Bila Nabi Nuh beritahu, akhir sekali dia kata ati'un, ta'alah kepada aku, ni taat. Bila kamu melakukan perkara ini, nescaya yaghfir lakum, kesan yang kamu dapat ialah dosa kamu diampunkan. Segala kesalahan kamu sebesar mana, sebanyak mana, itu bagi Allah mudah saja. Allah Ta'ala akan ampunkan. Apa maksud ampun di sini? Yaghfir lakum. Dalam bahasa Arab, ampun dosa ghafara ni maknanya satara yasturu, yastur lakum. Allah Ta'ala tutup. Maksud diampunkan tu ditutup. Tutup maknanya dianggap sebagai tak diambil kira dah, tak ada dah. Yaghfir lakum min dhunubikum. Cuba scroll ke bawah, mungkin ada tafsiran lain yang sebut yaghfir lakum maknanya yastur lakum, tutup. Mengampunkan dosa dengan maksud menutup. Dalam tafsir Ibn Kathir sebenarnya, kalau rujuk dalam tafsir Ibn Kathir itu tafsir As-Sa'di, Abdul Rahman As-Sa'di, Baghawi, Ibn Kathir. Oh, tak ada, Ibn Kathir tak sebut itu. Dalam mungkin Dr. Wahbah Suhaili nukil daripada tafsir lain. Qurtubi, mungkin Qurtubi, cuba klik pada Qurtubi, yaghfir lakum min dhunubikum. Rasanya tak ada juga, tak disebut juga tentang makna yaghfir lakum. Tabari, yaghfir lakum min dhunubikum pun tak ada juga. Dia punya pendekatan dia tidak sama dari sudut cara penafsirannya. Yaghfir lakum mana yastur lakum, dia menutup sebahagian dosa. Mana dosa tu tak diambil kira lah, maka dosa tu dihapuskan. Kita kena faham, bila Allah Ta'ala ampunkan dosa, maka orang yang berdosa tu dianggap seperti tidak berdosa. Sebab dosa tu sudah dihapus kira lah. Sudah dihapus kira dan sudah tidak dibangkitkan untuk dibicarakan di hari akhirat nanti. Kita nak habiskan sikit lagi sebab kita dah 7.30 dah ni. Cepat masa bergerak. Yang menarik lagi bila Nabi Nuh beritahu, kalau kamu kembali kepada Allah dengan mentauhidkannya, meninggalkan perbuatan syirik menyembah berhala tu,
Wa yuakhirkum, dia akan tangguhkan untuk kamu, maksudnya tempoh kematian kamu dilambatkan. Boleh hidup lama lagi. Panjang dah umur kaum Nabi Nuh, dan Nabi Nuh sendiri pun panjang dah umur dia. Nabi Nuh sendiri lebih 1000 tahun. Lebih 1000 tahun. Dalam mukaddimah kitab Talbil Iblis oleh Ibnu Jauzi, dia ada sebut Nabi Nuh hidup bersama dengan kaum dia tak silap 900 tahun lebih. Peringkat awal. Kemudian lepas tempoh berlalu 900 tahun, dia mula diutuskan kepada kaumnya untuk berdakwah. Dan bila berdakwah, dia bersama dengan kaumnya, tempoh dakwah tu 950 tahun. 950 tahun. Kita lihat ayat dalam surah Al-Ankabut ayat 14. Surah Al-Ankabut, muka surah Al-Ankabut. Muka surat berapa tu? Muka surat 397. Muka surat 397, ya, ayat 14 surah Al-Ankabut. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, sesungguhnya telah kami utuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Maka falabitha fihim, labitha, dia pun berada bersama kaumnya untuk berdakwah, alfasanatin illa khamsina aman, selama 1000 tahun melainkan 50. Bahasa Arab dia pelik. Bahasa Arab ni dia sebut angka yang paling dekat. Dia panggil apa dia? Bundar ke apa? Nombor, dari segi nombor. 950 dia tak ada sebut 950, dia sebut 1000 melainkan 50. Ambil 1000 tolak 50. Jadi maknanya 950 tahun. Ini sesuatu fakta yang sangat menarik untuk kita fikir. Sebab dalam kisah Nabi-Nabi yang lain, Nabi Musa contohnya. Nabi Musa ni banyak disebut dalam Quran kisahnya. Tapi Allah Ta'ala tak beritahu berapa tahun Nabi Musa berada bersama Bani Israel. Berapa lama Nabi Ibrahim bersama dengan kaumnya. Tapi untuk Nabi Nuh secara jelas Allah Ta'ala sebut Nabi Nuh berdakwah untuk kaum dia selama 950 tahun. 950 tahun. Okey, Kelantan dia sebut 9 jadi 9 jadi 9. 950 tahun. 1000 tolak 50. Fikir sendirilah. Sementara kau lama 950 tahun, lama lah. Tetapi akhirnya kaum dia yang engkau tu dimusnahkan dengan tufan, dengan ribut taufan. Bahasa Melayu ni pinjam bahasa Arab sebenarnya. Ribut yang disertakan hujan yang lebat kita sebut ribut taufan. Itu bahasa Arab tu at-tufan. Boleh kita kata taufan, bukan taufan, tufan. Fa akhadhahumut tufan. Ta tu bagi depan, bukannya bagi atas. Kalau bagi atas, fa akhadhahumut taufan. Tak, bukan taufan, betulnya tufan. Tapi maksudnya samalah, taufan dengan tufan. Ribut taufan. Jadi ayat ini menunjukkan Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Satu tempoh yang sangat lama. Walaupun lama, tapi Nabi Nuh kata, kalau kamu ikut aku, ditambah lagi umur kamu tu. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Ditakhirkan, ditangguhkan lagi ajal kamu. Ini menunjukkan ajal kematian kita ni dia bersifat qada yang muallaq. Mati tu sendiri tu qada yang mubram tetap. Tetapi bila mati, berapa lama jangka hayat kita, dia boleh berubah. Muallaq. Kalau kaum Nabi Nuh, kalau mereka beriman, dijanjikan oleh Nabi Nuh, ajal kematian mereka akan ditakhirkan, dilewatkan. Adapun kita macam mana? Kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ni. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam mana kita nak jadikan jangka hayat kita ni jadi lebih panjang lagi? Ada hadis yang Nabi sebut. Apa hadis dia? Hadis tu berbunyi, man ahabba, ya, an yubsata lahu, man ahabba. Dia ada dua lafaz, man ahabba pun boleh, man sarrahu pun boleh juga. Man ahabba an yubsata lahu. Ni lebak panjang umur ni. Ni apa rahsia panjang umur ni? Ini bukan tip daripada saya, daripada Rasulullah sendiri. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi au yunsa'alahu fi atharihi. Rasanya kalau klip tu dah jumpa dah.
Cuba klik dulu. Ada tak? Ya dah ada dah. Man ahabba an yubsata lahu, sesiapa yang sukalah bahawa dilapangkan rezekinya. Semua kita suka kalau kita yang miskin jadi kaya, yang kaya bertambah kaya, dilapangkan rezeki, maknanya rezeki itu banyak, mencurah-curah. Ataupun yunsa'a. Yunsa'a maknanya dipanjangkan, ditambahkan untuk dia ajalnya. Maksudnya kematian dia tu dilewatkan. Tempoh hayat dia di dunia tu semakin panjang lagi. Maka falyasil rahimahu. Kaedahnya Nabi kata hendaklah dia menghubungkan silaturrahim. Cuba kita lihat di bawah tu kalau ada matan lain yang lebih lengkap lagi. Tak ada dah. Tu. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi fi umurihi. Au yunsa lahu fi umurihi. Atharihi dalam matan lain, dalam matan ni fi umurihi. Sesiapa yang suka bahawa rezeki dia diluaskan, maknanya harta dia banyak ataupun umur dia panjang. Cerita zaman Nabi Nuh tu cerita lain sebab mereka memang umur dah panjang dah. Tapi untuk kita, Rasulullah SAW beri suatu tip kepada kita, itu caranya fal yasil rahimahu. Rajin-rajinlah kita menghubungkan silaturrahim. Maksudnya merapatkan hubungan kekeluargaan. Mungkin dalam tempoh pandemik COVID-19 kita tak boleh nak kunjung-mengunjung, tak boleh nak pergi ziarah-menziarah, nanti mencetuskan kluster yang baru. So kita boleh saling berhubung dengan telefon ke, hantar mesej dalam WhatsApp ke. Yang pentingnya ada hubungan yang berterusan antara kita dengan ahli keluarga. Itu menjadi sebab kepada dua, Nabi kata dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur tu. Yunsa'alahu fi atharihi atau yunsa'alahu fi umurihi. Itu untuk kita lah, untuk kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh kata caranya kamu kena beriman kepada Allah, dia mentauhidkan Allah dalam ibadat, bertakwa kepada Allah, dan kamu perlu mentaatiku. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita dah lewat dah ni, dah 7.40 dah. Apa akhirnya dia beritahu? Ajal kematian tu bila dah sampai waktu dia tak boleh nak dilambatkan. Ni kita pun tahu, inna ajal Allah, sesungguhnya ajal ketentuan Allah. Bila seseorang tu mati, bila dia mati, bila dah sampai ajal tu, dia tak boleh la yu'akhir, tak boleh ditangguhkan. Bila dah sampai masa, dia tak boleh nak kata macam mana, tolonglah beri tempoh sehari dua hari lagi, tak boleh. Sebagaimana banyaklah dalam beberapa ayat, di antaranya di akhir surah Al-Munafiqun, orang yang bila sampai ajal dia kata, ya Allah berilah tangguh kepada aku nak bersedekah. Tapi Allah Ta'ala beritahu dah tak ada peluang untuk kamu berbuat begitu. Muka surat 555. Akhir sekali surah Al-Munafiqun. Pada ayat yang ke-10 tu, wa anfiqu mimma razaqnakum. Hendaklah kamu belanjakan, maksud dermakanlah sebahagian rezeki yang kami berikan kepada kamu. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kamu, kepada seseorang di antara kamu kematian. Maksudnya ajal dia nak berakhir dah. Bila sampai ajal maut, nak mati dah ni. Kawan ni pun kata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ajal. Wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku. Tolonglah. Bagi tempoh sehari lagi ke 2 hari lagi, seminggu lagi. Apa tu? Kenapa tu? Fa'as-saddaqah, aku nak bersedekah. Dia minta supaya ajal dia ditangguhkan, kematian dia dilambatkan, dan dia mahu jadi orang yang soleh. Tapi apa yang Allah Ta'ala beritahu? Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Ta'ala tidak menangguhkan seseorang itu akan kematiannya apabila sudah sampai ajalnya. Ajal bila dah sampai tak ditangguh. Kalau nak tangguh, kena cari sebab-sebab penangguhan sebelum itu. Sebab-sebab tadi lah. Apa dia? Iaitu menghubungkan silaturrahim tadi. Hadis tadi. Fal yasil rahimahu. Menghubungkan silaturrahim. Wallahu a'lam. Habislah. Untuk 4 ayat daripada ayat pertama hingga ayat yang keempat dari surah Nuh sebagai mukaddimah untuk hari ini. Banyak lagi kisah-kisah menarik tentang Nabi Nuh. Kita belum sentuh tentang kisah dia berdoa sebab bila tengok anak dia mati, anak kekafiran mati dalam banjir, suatu yang sangat tragis.
Nabi Nuh ni panjang kan, model 950 tahun. Dalam buku, ada satu buku ditulis Dr. Yusuf Qardawi. Buku tentang Al-Waqtu fi Hayatil Muslim. Cuba type perkataan Al-Waqtu, kitab. Kitab ni ditulis oleh Dr. Yusuf Qardawi. Kitab, sebuah buku yang berjudul Al-Waqtu fi Hayatil Muslim. Masa dalam kehidupan seorang Muslim. Dalam buku ni Dr. Yusuf Qardawi membahagikan masa ni kepada masa yang fima madah, lepas dah. Masa yang sekarang dan masa akan datang. Ada kisah dia sebut dalam buku ni, Dr. Yusuf Qardawi sebut kisahnya bila malaikat nak cabut nyawa Nabi Nuh yang hidup 950 tahun. Nabi Nuh kata, aku rasa hak hidup selama 950 tahun ni serupa masuk rumah pintu depan, keluar pintu belakang. Kan biasa rumah kita ni ada pintu depan, pintu untuk tetamu, dan pintu belakang itu pintu dapur biasanya. Sesiapa yang, buku ni rasa dah ada terjemahan. Sesiapa yang, buku ni tak tebal sangat. Sesiapa yang suka membaca boleh bacalah. Sebuah buku yang berjudul Al-Waqtu fi Hayatil Muslim. Itu teks buku tu dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu, pandai-pandailah cari sendiri. Kalau jumpa lah. Tentang kepentingan waktu dalam kehidupan Muslim. Sebab dalam buku ni ada kisah malaikat tanya Nabi Nuh bila dia nak mati. Wahai Nuh, bagaimana kehidupan dunia kamu rasai? Oh, dia kata 950 tahun semata je. Dia kata serupa hidup. Serupa hidup pula dah. Dia kata serupa masuk rumah daripada pintu depan, berjalan-jalan, keluar pintu belakang. Maknanya kehidupan kita ni walau selama mana sekalipun, bila sampai ajal, kita tak akan rasa lama. Semata je. Jadi kalau rajin, hak boleh bahasa Arab, boleh download buku ni, dah ada bentuk PDF ni dalam bahasa Arab. Kalau yang tak boleh bahasa Arab, cuba cari dalam bahasa Melayu. Rasa adalah terjemahan masa dalam kehidupan Muslim. Dr. Yusuf Qardawi, ada kisah ni. Baik, saya buka untuk persoalan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Salam, ya. Puan Hidayah dari mana? Dari Sarawak, Sibu Sarawak. Ada. Ya, Sibu, orang Sibu, silakan Puan Hidayah. Okey, Ustaz, saya nak tanya, apabila seorang anak Adam tu, kita lah, apabila meninggal, bila dihidupkan di padang mahsyar, kan kita akan dihisap balik ke, amalan akan dibuka balik ke bagi amalan dosa-dosa kita? Dia bergantung, ya. Hisap amalan ni bergantung kepada keadaan seseorang. Kalau dia dah bertaubat dan taubat dia diterima, maka dosa dia yang telah diampunkan itu sudah tidak diambil kira untuk dihisap. Sebab dosa tu dah dikira terhapus. Yang dihisap adalah mana-mana dosa yang tidak diampunkan. Mungkin orang tu tak sempat bertaubat, dia tak bertaubat apapun, Allah Ta'ala tidak mengampun dia. Yang dihisap adalah yang tidak diampunkan. Sebab itu kita dah bincang dah sebelum dalam bab hisap. Man nuqishal hisab faqad halak. Bila Nabi kata bila seseorang tu dihisap, maka dia pasti akan binasa. Kerana bila turun ayatnya fa amma man utiya kitabahu biyaminih, sesiapa yang diberi buku amalan dengan tangan kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisap dengan mudah. Lalu kata Nabi nak beritahu isterinya Aisyah, maksud hisab di sini adalah al-aradu, sekadar dihulurkan, dibentangkan buku tanpa disoal siasat dengan panjang lebar. Kerana sesiapa yang diberi soalan, ditanya itu dan ini dengan begitu sukar sekali, maka dia akan binasa. Jadi orang beriman, kalau dosa dia diampunkan, maka tak ada hisab bagi amalan dia, sebab sesiapa yang dah bertaubat dan taubat dia diterima, maka seperti tiada dosa baginya. At-taib minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang dah bertaubat daripada dosa dan dosa dia sudah diampunkan, maka seperti orang yang tidak ada dosa. Ya, buku tu dah ada terjemahannya, Waktu dalam Kehidupan Seorang Muslim. Tapi rasanya buku ni dalam edisi bahasa Indonesia, ya, diterbitkan di Indonesia, Jakarta Selatan. Baik, ada soalan lain? Itu soalan daripada Sarawak, ya. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Ya, silakan kalau ada soalan lain. Kalau tak ada, tak apa, kita berhenti setakat ni. Ustaz. Ya, Cikgu Sufian. Gini Ustaz, zaman apa ni, patung berhala ni dia. Kita tahu dia buat dengan kayu, dengan batu dah. Yang saya ada ke dah dia buat dengan buah tamar Ustaz. Ya, buah tamar.
buah tamar, kemudian saya tengok tu pacar mana tahu, dia kata ada patung ni dia buat dengan buah tamar, kemudian kalau dia rasa lapar dia makan. Ada ke tak Ustaz? Wallahu a'lam Ustaz. Tu tak pasti pula, tapi biasanya itu jarang berlaku kot. Biasanya al-awthan atau al-asnam tu merujuk kepada patung tu dibuat dengan kayu, dengan bahan kayu tu, kayulah daripada pokok kayu ataupun daripada batu, biasanya begitu. Tapi sebenarnya dari segi bahasa Arab, bila sesuatu dijadikan sonam tu mana benda hok dijadikan hala tuju untuk dia memohon sesuatu hajat dan keinginan. Sebab tu dalam bahasa Melayu, berhala tu bila dimasukkan imbuhan hala tu maknanya arah tuju, ya. Kita kata ke mana hala tuju hidup kita ni, nak gialah ke mana. Jadi bila disebut berhala, sesuatu yang dijadikan arah tujuan, dijadikan hala tuju. Cuma bila sebut pertambahan tu jadi benda lain dah. Dia jadi satu kata isim, kata nama hok benda lain dah. Itu merujuk kepada patung yang dijadikan hala tuju. Tapi tak semestinya dah bentuk patung. Sebab tu jahiliah zaman moden, para ulama yang dikira sebagai al-mufakkir al-islami. Contohnya kalau tuan-tuan baca dalam buku seperti buku Muhammad Qutub tentang jahiliah kurun ke-20. Dia kata di antara berhala-berhala zaman moden ni, dia tidak wujud dalam bentuk sonam, bentuk patung. Dia bentuk dalam bentuk ideologi, bentuk pemikiran. Wujud dalam bentuk orang-orang yang dijadikan disanjung, dipuja keterlaluan sehingga menyalahi hukum Allah. Maka itu pun dianggap patung juga, dianggap berhala juga, tapi bukan dalam bentuk tamasil ataupun timsal. Timsal, tamasil ni patung yang kita kata hok kita buat dalam bentuk diukir, nampak stokor gitu, cokoh bentuk pepejal begitu. Tapi dia boleh berlaku dalam banyak cara. Kalau seseorang tu memuja, mendewa-dewakan sesuatu sehingga sesuatu tu dijadikan tumpuan keutamaan dalam hidup dia, maka benda tu dianggap berhala bagi dia. Waktu-waktu yang bahaya dari segi akidahnya. Sebab dia boleh muncul dalam berbagai cara tu, sonam tu. Jadi sonam berhala tak semestinya dalam bentuk timsal, patung-patung, dia boleh berlaku dalam apa saja. Cuma kalau nak dikaitkan dengan dalam bentuk buah-buahan, ambil buah tamar apa, saya tak pasti waktu tu. Itu tak pasti. Tapi adalah riwayat yang menyebut, tapi mungkin tak sahih. Banyak riwayat-riwayat yang sebut, dia kata dikatakan Umar Ibn Al-Khattab zaman jahiliah, dia pernah buat patung-patung dengan buah-buah, dengan buah tamar, kemudian bila lapar dia pun makan. Nanti kita kena rujuklah kisah-kisah macam ni, kena semak balik sahih ataupun tidak. Kalau tak sahih, tak sahih lah. Tapi kalau sahih tu mungkin rasanya ianya sesuatu yang nadir, yang jarang berlaku. Baik, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Ya, siapa ni? Wan Hasif. Ustaz, tanya soalan. Berkenaan dengan Amru bin Luhai tadi yang Ustaz sebut. Ya. Amru bin Luhai ni ada dibawa dalam satu hadis lain berkenaan dengan sahabat Nabi yang katanya muka mirip dengan Amru bin Luhai tu, Aksam. Wallah, dan saya tak pasti ada tu. Ada ya sahabat lain ya. Dia kata ada satu maknanya sebab gini soalan saya, Amru bin Luhai ni sebab nama dia Amru. Sekarang ni orang kita ni ada nama Amir, Amr, Amru. Jadi orang zaman dulu ni nama-nama dia maknanya baik, tapi kisah dia ataupun riwayat tokoh tu adalah tidak baik lah. Jadi boleh ke Ustaz kita macam nak namakan anak-anak tu dengan nama tokoh sedemikian? Mungkin maksud dia baik. Dia sebenarnya nama-nama tu dia bukan hanya mewakili watak-watak yang buruk saja, hak baik-baik pun ada kan. Sahabat Nabi pun ada, Amr bin Al-As. Dia tidak mewakili watak yang negatif saja, ada juga orang tak baik. Macam juga nama Abdullah. Nama Abdullah, okeylah, baguslah Abdullah. Tapi ada orang Yahudi zaman Nabi macam Abdullah bin Salam, dulu asalnya orang Yahudi. Dan ada juga dalam kalangan masyarakat Yahudi namanya Abdullah. Jadi persoalannya bukan nama, cuma watak di sebaliknya. Ada yang watak tu mewakili watak yang baik, ada watak yang buruk. Jadi ada yang buruk sahaja pun ada juga. Kalau Quran sebut Fir'aun zaman Nabi Musa tu, kita tak jumpalah
nama hak watak yang baik, melainkan bila sebut Firaun tu semuanya jahat. Tapi bila nama tu diguna pakai untuk orang yang baik, juga untuk orang yang jahat, jadi tak ada masalah untuk kita menggunakannya. Sebab dia bukan kita lihat dari segi makna bagi nama tu, tapi penggunaan itu tidak khusus untuk yang baik atau yang buruk. Jadi kalau kita pakai nama tu, kita anggap ianya sebagai sisi yang baik lah, ataupun yang positif. Dan tak ada dan tak ada larangan pun daripada Nabi yang tak boleh guna nama Amru, sebab bila sahabat Nabi yang bernama Amru bin Al-As masuk Islam tahun 7 Hijrah bersama dengan Abu Hurairah dan juga beberapa sahabat yang lain, tak ada pula Nabi kata, wahai Amru bin Al-As, kamu kena tukar nama kamu, sebab ada persamaan dengan Amru bin Amir Luhai Al-Khuzai itu. Tak ada pula. Kalau lah perlu tukar, maka sudah tentu dia tukar nama tu. Sebab nama tu adalah lafaz yang mushtarak. Satu nama yang orang yang baik pun guna juga, orang yang tidak baik pun guna juga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam ya. Ni isu lama sebenarnya, yang agak sensitif berkaitan dengan negara tu. Berkaitan dengan apa? Tugu negara, tugu peringatan. Ya. Korban tu. Mana kita dari sudut ya sebenarnya kita tidak ada sembah dia. Tapi tu dibentuk begitu tu macam ada kaitan kah boleh akidah kita jadi masalah sikit ke, duk hormat macam-macam ditabik macam-macam tu. Tu boleh Ustaz ulas sikit. Sebenarnya yang saya tahu tugu peringatan tu betul lah dibuat bukan untuk pemujaan, puja tu memang salah lah, untuk menyembah, tapi dipanggil sebagai tizkariyah, kenang-kenangan. Ataupun khususnya ialah sebelum ni lah, kalau tradisi pada sambutan Hari Pahlawan, biasanya pemimpin negara dan orang tertentu dia akan pergi kat tugu untuk mengenang jasa pahlawan. Cuma kita melihat kaedah tu sebenarnya dalam Islam tidak tepat lah. Tapi semenjak beberapa tahun ni benda tu tradisi tu dah tak dibuat lagi, sebab bila ada teguran daripada pihak-pihak tokoh-tokoh agama kerana perbuatan tu dia ada unsur apa dia, macam mana nak kata, unsur macam seperti pemujaan berhala, unsur yang begitulah, sebab dia wujud dalam bentuk timsal, patung tu sendiri. Walaupun tidak dikuasakan untuk dipuja sebagainya, tapi sebenarnya ia sesuatu ghair mustahab, tak digalakkan dalam agama. Untuk pahlawan, untuk tentera, untuk askar yang telah berjuang zaman pasca kemerdekaan ataupun sebelumnya, cara kita adalah berdoa je lah. Berdoa supaya Allah Ta'ala beri rahmat kepada mereka, beri keampunan. Jadi kewujudan patung tu tak perlu sebenarnya. Kalau kita baca sejarah pun dia ada kaitan dengan seorang Inggeris yang mencadangkan untuk dibina patung tu. Cari sendirilah maklumat tentang sejarah tugu peringatan. Betul lah, tapi kalau benda tu boleh ditiadakan lebih baik. Dia apa-apa patung binaan ni sebenarnya Nabi tak benarkan. Ada hadisnya daripada Abil Hayyat bila hadis itu berbunyi alla tada'a timsalan illa tamastahu. Ketika Sayyidina Ali menghantar seorang sahabat pergi berdakwah namanya Abul Hayyaj, dia kata alla tada'a timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Hadis ini dalam Sahih Muslim. Kita nak kaitkan cerita patung tadi dalam soalan Encik Jafar tadi. Allah tada'a, tak ada ain terus ain, tak ada alif maksur ya. Allah tada'a timsalan. Timsal ni patung. Illa tamastahu timsalan. Illa tamastahu. Dia pesan, dia kata, aku nak pesan kepada kamu wahai Abul Hayyaj Al-Asadi sebagaimana Nabi pesan kepada aku, kamu pergi satu tempat, kalau jumpa timsal patung-patung, kamu kena musnahkan. Tamastahu makna lenyapkan, jangan bagi ada di situ. Allah tada'a tu tertinggal hamzah pada alif. Ya, ada tu. Kata Ali kepada Abu Hayyaj, dia kata, ala ab'asuka ala aku nak hantar kamu pergi berdakwah ni sebagaimana yang Nabi pernah hantar aku pergi berdakwah, iaitu Nabi beri pesanan alla tada'a timsalan illa tamastahu, jangan dibiarkan mana-mana patung. Timsal ni patung yang dijumpai, kecuali patung tu Nabi kata kamu perlu musnahkan, ratakan ia, jangan wiada. Ni kita pisah nak buat, sengaja buat cokoh besar pula tu, belanja tak tahu berapa ribu berapa juta tak tahulah.
Dan Nabi kata wala qabran, begitu juga mana-mana kubur yang ditinggikan binaannya illa sawaitahu, melainkan kamu kena ratakan. Tak boleh buat binaan besar-besar atas kubur. Takut timbul pemujaan, jatuh kepada syirik. Timsal ataupun lafaz lain sebut wala surah, mana-mana gambar dalam bentuk patung, gambar juga kena Thomas tahu, kamu kena musnahkan. Ini hadis yang sahih dalam Sahih Muslim. Jadi kembali kepada cerita tadi, itulah benda tu ialah walaupun mungkin tradisi bertafakur di depan tu mungkin sekarang dah tak berlaku, kita pun menaruh sangkaan baik, tak ada pula pemimpin negara buat dengan tujuan nak memuja, meminta hajat apa-apa. Dia tak bolehnya kalau kita berdoa minta sesuatu dengan perantara patung tu, tak boleh lah, itu jatuh pada syirik. Cuma sekadar untuk dikatakan untuk mengenang jasa mereka. Cuma dari segi cara tu tak kenalah sebenarnya. Cara sebenarnya cukup kita berdoa lah, minta Allah Ta'ala bagi kepada mereka ganjaran yang besar di sisinya, diampunkan dosa mereka yang telah berjuang untuk negara kita. Sebab bila mereka berjuang untuk melawan khususnya zaman komunis dulu, ada zaman penjajah dulu, maka mereka berjuang tu kerana Allah. Di sisi Allah macam mana mereka mati tu kita tak tahulah. Tapi yang pentingnya sebenarnya timsal, patung-patung ni tak dibenarkan oleh Nabi. Ini jelas adalah hadis Sahih Muslim, sebarang patung merujuk kepada patung yang menjadi arca, imej bagi makhluk yang bernyawa, walaupun tak diniatkan untuk puja. Itu tugu perungatan di Kuala Lumpur ni. Kita tengok kalau di Pulau Langkawi sampai je kat jeti tu, kita tengok ada besar satu apa dia imej ataupun arca burung helang. Burung helang yang besar. Burung helang ni makhluk yang hidup tapi dibuat ada bentuk patung. Maka kita mengatakan tak boleh. Kita di Kelantan sendiri dulu dekat jambatan dekat Sungai Kelantan tu ada rombat yang dulu ada bentuk kijang. Siapa masih ingat? Tak ada dah lah ni dulu. Dekat Bulatan sebelum siap dia punya flyover tu dulu ada Bulatan kijang. Tapi dah tak ada dah. Cuma di Terengganu saya tak pasti ada ke tak lah ni penyu. Kan ada satu Bulatan di Kuala Terengganu tu ada penyu, patung penyu. Penyu kijang tu benda hidup, burung helang, dia termasuk timsal yang tak diharuskan sebenarnya. Sebab kita telah dikira meniru ciptaan Allah. Walaupun tak diniatkan untuk puja, tapi dikira telah yudahiuna khalqallah. Ada hadis tu, kita kena bicara tajuk lain lah tu. Tajuk hari ni menebak patung-patung ni sebenarnya agama tak benarkan dengan nas yang jelas daripada hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Berasa kena berhenti dah pukul 8 dan ni kita ada kelas pula. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.